Pergilah dia umrah hadik itu. Balik tang umrah gaduh dia balik lah. Heran tu. Maknanya ada orang baik sebab nak pergi umrah. Ada orang minta maaf syarat itu sebab apa? Sebab nak pergi umrah ni kan, kalau aku tak minta maaf dia tak selesai kan. Dia takut macam tu. Seolah-olah Allah Ta'ala ada kat sana ni. Nah, tu nampak tak? Itu masalah dia. Seolah-olah Allah Ta'ala ada di Mekah, Madinah ni. Di Malaysia tak ada. Tu perangai dia macam tu kan? Jadi jangan kita jadi macam tu. Silaturahim ni berat tuan-tuan Tuan-tuan Muhammad, silaturahim ni berat. Sebab apa? Silaturahim. Rahim tu apa? Sifat Allah. Allah letakkan sifat Allah dalam perhubungan. Jangan main-main kalau orang mutuskan silaturahim. Orang mutuskan silaturahim, pertama, amal kebaikannya tergantung, Allah tak terima. Doa dia pun Allah dengar pun tak nak dah. Orang mutuskan silaturahim. Jangan main-main. Rezeki dia pun terganggu. Jangan main-main. Tu sebabnya jangan mutuskan silaturahim. Nabi sebut dalam satu hadis, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara. Bahagia Datuk Muhammad Razlan bin Rafi'i, Setiausaha Politik kepada Yang Berhormat Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Itu juga Pertubuhan Kebajikan Sahabat Bukit Bintang. Bahagia Datuk Tengku Azman bin Tengku Zainul Abidin, Pengurusi Sahabat Bukit Bintang, yang diwakili oleh Tuan Rizwan Zamri, Setiausaha Sahabat Bukit Bintang, dan seterusnya Tuan Pengurusi Madrasah Al-Khairiyah Taman Salak Jaya, Tuan Imam, Barisan Jatuh Kuasa Madrasah Al-Khairiyah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hari ini kita membicarakan soal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, yakni silaturahim. Ada satu peribahasa lama yang menyebut biduk berlalu kiambang bertaut. Peribahasa yang diajar semenjak daripada peringkat sekolah lagi, yang membawa erti perselisihan faham antara dua pihak, biasanya saudara mara, kan, akan berakhir dengan berbaik semula. Peribahasa ni digunakan dalam masyarakat kerana berkaitan dengan masyarakat kita sehari-hari. Memang bijak pandai orang dahulu, dia akan menilai sesuatu perkara tu dengan keadaan persekitaran, kan. Sebab ramai dulu tinggal tepi-tepi paya, tepi tasik, kan, tepi kolam, danau yang mana banyak pokok kiambang tumbuh. Jadi dia perhati pokok kiambang tu, dah elok-elok macam tu, dia cantum dia balik, kan. Apa hal kan, rupa-rupa akar dia tu, asas dia tu yang menyebabkan dia tak boleh berpisah. Macam kita lah umat Islam, kan. Macam mana pun tauk-tauk umat Islam, kan, tahu umat Islam paling tidak mesti tersentuh hati dia melihat saudaranya yang berada di Gaza, kan, saudaranya yang berada di Palestin. Jadi dia akan terasa macam mana lah ni, tak ada kau orang tolong, kan. Jadi buatlah apa yang kita boleh, kan. Tu yang ada yang tanya siap nak boikot, kan. Ada tanya pandangan saya, macam mana kalau boleh ke kita boikot? Kok boleh boikot lah, saya kata, kan. Mana yang kita ada alternatif, pilihlah yang alternatif yang lebih baik. Itu maksud dia. Contoh kita pergi ada satu kedai tu,
Dia punya bosnya bukan Islam. Ada satu kedai tu, bosnya bukan Islam, tapi pekerja dia semua Islam. Satu kedai lagi, bosnya Islam, pekerja dia Islam, dia bukan Islam. Jadi kita pilih mana? Kita pilih yang satu ni, sebab bila bos itu Islam, dia akan bayar zakat. Macam tu. Contohnya, ada satu kedai makan, ada tak kedai makan lain lebih baik, lebih bersih, lebih baik, kan? Lebih apa? Lebih teratur, kan? Jadi kita pergi yang lebih tu. Ada satu kedai orang ni jual murtabak, orang ni pun jual murtabak ke, sedap, sama sedap tapi yang seorang tu mula lelaki jantan pakai rantai omeh pakai, kan, konan boruk kan, lelaki pakai rantai ni boruk lah tu kan. Jadi tak usah lah apa berlingan dia, carilah yang betul-betul orang kan, macam tu lah kiranya. Jadi macam tu juga ada orang tanya saya, boleh tak ustaz kita boikot umrah? Ada baru tanya, boleh tak kalau kita boikot umrah tu? Kenapa pula nak boikot umrah? Dia kata sebab Arab Saudi dia sokong US, dia kata tu. Saya kata kalau kau boleh buat umrah dekat Salak Jaya ni, pergilah. Contoh kan. Sebab itu tak ada alternatif. Tak ada alternatif. Lagi satu lagi, tak ada kena-mengena tanah suci tu. Kau yang kau nak boikot tu, sedangkan Nabi ada di sana, adakah kau nak babitkan apa ni sekarang ni? Kita pergi tanah suci niat itu tentang keputusan kepimpinan itu tak dia lah. Kita nak pergi ke tanah suci, itu sebab dia kan. Jadi tuan-tuan dan muslimin, itulah antaranya kita terasa cubit paha kanan, paha bekas paha kiri, satu badan terasa sakit kan. Tapi macam tu lah maknanya orang dulu dia kaji tu. Lah paha kiri pun rasa dah nyut sekali kan. Kau nak tampar kat muka, berdama sampai ke hati sakit macam tu kan. Jadi mana kata macam tu lah. Jadi itu sebabnya kalau tengok dari segi ukhuwah, dari segi bahasa berasal perkataan akhun yang berarti saudara, teman, sahabat dan lain-lain. Dari istilah Al-Quran, perasaan kasih sayang, tolong menolong, bantu membantu, bertolak ansur, bermesra dan cinta mencintai antara sesama umat Islam tanpa terkecuali. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah pada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Menurut hadis, seperti tubuh badan, darah, daging dan roh umat Islam sendiri. Jadi mana kata konolah baik. Tu sahlah kita banyak-banyak cerita. Macam malam ni ada program kuliah yang dianjurkan oleh madrasah kan, naik banner, tak kisahlah siapa pun ceramah datang kan, datang. Untuk makluman semua, madrasah ni bukan malam ni je ada kuliah ya. Tapi ada yang ramai yang malam ni baru datang. Ada. Saya tahu tu muka yang macam kekok-kekok, mana nak masuk ni tentara tu kan. Tapi tak cakap orang ni contoh ya, contoh je. Jadi datanglah setiap hari kan, datanglah setiap hari. Ini dipilih penceramah pula kan, sedangkan setiap malam yang mengajar di madrasah ni guru-guru takmir yang ilmu ni jauh lebih tinggi, lebih hebat, lebih mendalam lagi. Rugi kalau kita tak belajar dengan dia. Syamsul Bat ni malam ni ya, pendekang tahbib bila dia panggil kita tahulah kan. Jadi benda-benda baik hendaklah kita sokong, benda-benda baik hendaklah kita sambut. Contoh baik kuliah kan, datang, mana dia tak datang, datanglah majlis ilmu kan. Kono-kono pula tengah-tengah donga tu lolap tu pula langsung tak jaga, mati juga contohlah kan. Mati dalam keadaan berada dalam majlis ilmu, okeylah tu, daripada mati tengah melinjang kat karaoke tu kan. Mati tengah buat benda-benda yang bukan-bukan, alhamdulillah kita mati dalam majlis ilmu kan. Rasulullah SAW bersabda daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbandingan orang mukmin pada kasih sayang mereka adalah seperti tubuh badan yang satu. Bila satu anggota merasa sakit, seluruh badan akan turut merasainya. Itulah kita pun terasa kan, macam itulah. Seorang satu sakit semua. Nak contoh paling senang nak faham, sakit gigi. Ya sakit gigi kan. Satu badan semua tu. Mata okey lagi, dia tutup mata settle. Gigi tutup mata tak selesai, kat mata tak selesai. Nak makan tak boleh, minum pun tak boleh. Sakit betul-betul kan. Tu beza dia kan. Jadi sakit dia kan, satu badan terasa. Macam itulah umat Islam ni sepatutnya. Tapi kalau dia tak rasa apa-apa, peliklah kan, peliklah. Dia sakit, dia sebelah. Itu sebab disebut tidak akan masuk syurga orang yang kenyang dengan tahap jiran dia lapar.
kan, kenyang tapi jiran dia lapar. Kau dah ambil berat. Tu sebabnya ada setengah tu macam pihak madrasah, pihak jawatankuasa penduduk, KRT ke, tak kisahlah, bila dia dengar ada seorang sakit, dia pun lancarkan ilmu kilat. Lepas tu dia maklumkan, siapa nak ziarah, pergilah ziarah. Ada seorang sahabat kita ni, jiran kita ni tak sihat, sakit dia teruk betul kan. Ada seorang itu sahabat sakit dia polik kan, 2 tahun tak buang air besar. 2 tahun tak buang air besar, polik tak balik. Tak mana poi ni makan tu tak tahu lah. 2 tahun. Mulalah orang kampung kan, kan pakai spesialis kampung kan. Tinjau-tinjau dalam air, orang ni lah, orang tua lah, banyak cekadak kan. Jadi akhirnya dah macam-macam ikhtiar, akhirnya dapat dia buang air besar, kenuri. Dia dapat buang air besar tu kenuri. Mana sakit punya hal lah kan. Iya, banyak penyakit polik-polik sekarang ni kan. Penyakit polik-polik. Kau tak faham yang pelik-pelik lah, ataupun awkward, contoh lah kan, kalau orang KL sebutlah kan. Jadi begitu juga daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang itu digelar al-wasil, penyambung silaturahim, apabila dia bersifat mukafi'in, iaitu orang yang menyambung silaturahim jika saudaranya menyambungnya, dan akan memutuskannya bila dia memutuskannya. Akan tapi al-wasil itu ialah seorang apabila terputus silaturahim, dia segera menyambungkannya. Nampak ada orang gaduh ni, kita cepet dah lah tu, tak salah gaduh, baik dah, kita nak bagi baik. Sebab apa? Nabi kata rahmat Allah tidak akan turun pada masyarakat yang saling memutuskan silaturahim. Tu sebabnya sekali itu Nabi datang. Kalau kita tengok di kitab muka Syafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali, Nabi datang pada sekumpulan pemuda tu. Nabi kata barang siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Nabi sebut macam tu. Dengan tak semena-mena bangun seorang pemuda, bangun dia tinggalkan majlis tu, dia pergi cari mak saudara dia. Rupanya dia bergaduh dengan mak saudara dia, dia dah memutuskan perserahan dengan mak saudara dia. Setelah tu dia pun datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, akulah orang yang kau maksudkan tu, aku dah pun berbaik-baik dengan ibu saudaraku. Maka Nabi kata, sesungguhnya orang memutuskan silaturahim, rahmat Allah takkan turun pada masyarakat. Tu jangan kita cakap, yang penting kita tak jaga hal dia, kita jaga hal kita ya. Tak, dia tak mau ni macam tu dah. Buat silaturahim tak mau ni macam tu dah. Silaturahim ni kena jaga. Ketua kampung bergaduh dengan imam, tak pening kepala. Pening kepala kan. Buat kenduri tahlil arwah, panggil imam. Imam tanya, ketua kampung kau ajak tak? Ajak. Aku tak datang lah, kau suruh ketua kampung tu berceramah. Macam tu lah. Marah imam ni. Bukan imam sini lah, imam sini okey, imam tempat lain ya? Tanya lah ketua kampung lah cakap macam mana ni, datang tak? InsyaAllah saya datang lah. Apa ni, imam kau ajak tak? Ajak. Kalau imam ajak, kau ajak imam, aku tak nak datang lah. Pahala aku tak nak lah, kata macam tu. Jadi al-wasil tadi, kata mukafi'in tadi, orang kata bersifat mukafi'in itu orang yang menyambung silaturahim dan saya sambung. Kalau orang putus, dia putus. Tak, tapi jadilah orang yang al-wasil. Wasil dia apa? Orang menyambung, orang bergaduh didamaikan juga. Mam nak minta tolong, mam datang kenduri tahlil arwah ni ya ke, kau ajak ketua kampung, ajak, itulah ketua kampung mensuruh ajak imam. Nak pula itulah ketua kampung kata kau ajak imam nak, ajak imam yang paling afdal sekali, dia baca doa dia, insya-Allah sajuk kampung kita ni kalau panggil imam. Dia cakap macam tu. Yalah aku datanglah, dah macam tu. Wahal bongak yang mana dia cakap macam tu. Jumpalah ketua kampung, membongak, faham tak? Payah betul nak faham. Mengangu, yang faham tak faham kan. Tanya pula ketua kampung. Tanya ketua kampung lah. Kau panggil imam ke? Panggil imam sekali. Kau macam tu tak datang. Pula imam sini cakap, ajaklah ketua kampung sekali. Lah kenapa pula dia kata macam tu? Dia kata kalau tak ada ketua kampung, tak seronok lah majlis kita ni. Kalau ketua kita, pemimpin kita tak ada. Dia cakap macam tu. Betul, dia cakap macam tu. Yalah, aku datanglah, dia kata tu. Nampak? Macam tu lah, damaikan. Kadang kita ni bergaduh tak apa hal dah. Nabi kata selagi mana dia Islam, dia amalkan Islam, wajib baik. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan ambil dengan dia ni geng sanun. Nabi tak ajar. Jangan ambil dengan dia ni geng parti ni kau jangan ikut.
kau jangan baik dengan dia ni. Dia tak ada maflar Palestin ni, contohlah contoh lah kan, dia tak ada ni, aku baik dengan ni, contohlah dia pilih orang pula kan. Bau kodai lagi pula contohlah kan, tak kisahlah kan. Jadi apa-apa pun begitu juga dalam hadis ini juga pengajaran dia kata Islam agama mementingkan hubungan persaudaraan, hubungan satu rahim yang baik dan bersifat al-wasil, akan mengukuhkan lagi hubungan sesama Islam. Semua benda yang baik baiklah kan. Contohnya kalau ada lah pemimpin kita buat benda baik, baiklah. Yang tak baik kita tegur macam tu, yang baik kita kena sokong. Ini asal daripada mulut dia marahlah macam tu, tak guna tu, mati lagi baik dia. Benda baik semua habis, semua tak elok. Kan? Semua tak elok. Jadi jangan macam tu. Ada benda-benda baik yang kita buat. Macam contoh ni baru ni kemas buat apa? Budak-budak ni kena hafal ayat-ayat lazim, surah-surah lazim kan. Baguslah macam tu. So budak mengaji. Yang ni diajar budak menyanyi tak habis-habis. Nyanyi tidur, nyanyi tidur. Nyanyi makan tidur. Sampai tua macam tu. Ni kan tengok ni budak-budak ni datang kan elok nak. Nampak nak budak-budak ni datang. Elok dia tak ada nyampuk-nyampuk pun, elok duduk je. Baik budak ni. Susah nak jumpa budak baik macam ni, Salak je. Kek Salak Jaya kan. Ni kopiah kau ni. Tinggal baru nak puji. Kan? Jadi makna kata benda-benda baik kan. Ini tak dalam Malaysia ni, kalau tak media sosial kita letak muka pemimpin, tak kisahlah pemimpin mana, tak kisahlah pemimpin, letak muka, jangan tulis apa-apa, letak muka, tengok komen kepala bapak semua keluar, mati lagi baik, tak berguna lah, apalah mampulah kau. Tiba-tiba datanglah seorang imam tak AJK masjid, dia pun tulis, alangkah baiknya kalau kita berbicara dengan lebih baik. Wah, dia kata, bukankah Nabi telah mengajar kita, seandainya kamu tidak ada perkara baik yang nak kamu ucapkan, lebih baik kamu diam. Saya sekadar mengingatkan. Yang benar rezeki masjid. Ada tak boleh tu? Ada bawah tu, sudahlah kau pun sama. Tung dia olah kono. Pening tu kan, main kan. Jadi kita ni hubungan satu rahim yang baik bersifat al-wasil, mengukuhkan lagi hubungan sesama Islam. Dan dia bukanlah mengharapkan balasan daripada saudaranya jika saudaranya bersilaturahim. Tetapi al-wasil menyambung satu rahim jika silaturahim itu terputus, dia akan damaikan. Risau dia bila ada yang bergaduh. Risau dia. Ada dua beradik ni bergaduh, la ilaha illallah, teruk bergaduh adik-beradik perempuan. Cemburu tak habis-habis. Kadang adik-beradik ni cemburu lagi teruk, mereka tua cemburu kan. Lepas tu entah macam mana nak pergi umrah, datang dia jumpa kakak dia. Kak, aku minta maaf kak, aku banyak dosa dengan kau kak, ampunkanlah dosa aku kak. Menangis kak. Aku dah lama maafkan kau, dah tak ada apa pun, aku pun minta maaf. Kakak cakap, pergilah dia umrah adik itu. Balik datang umrah, gaduh dia balik lah. Heran tu. Maknanya ada orang baik sebab nak pergi umrah. Ada orang minta maaf, syarat itu sebab apa? Sebab nak pergi umrah ni kan, kalau aku tak minta maaf dia tak selesai kan. Dia takut macam tu. Seolah-olah Allah Ta'ala ada kat sana ni. Tu nampak tak? Itu masalah dia. Seolah-olah Allah Ta'ala ada di Mekah, Madinah ni. Di Malaysia tak ada. Tu perangai macam tu. Kan? Jadi jangan kita jadi macam tu. Silaturahim ni berat tuan-tuan tuan-tuan Muhammad, silaturahim ni berat. Sebab apa? Silaturahim. Rahim tu apa? Sifat Allah. Allah letakkan sifat Allah dalam perhubungan. Jangan main-main kalau orang memutuskan silaturahim. Orang memutuskan silaturahim, pertama, amal kebaikannya tergantung, Allah tak terima. Doa dia pun Allah dengar pun tak nak dah. Orang memutuskan silaturahim, jangan main-main. Rezeki dia pun terganggu, jangan main-main. Tu sebabnya jangan memutuskan silaturahim. Nabi sebut dalam satu hadis, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik.
Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Aku minta maaf lah, dia masak aku tak boleh makan. Dia cakap tu. Orang masak ramai-ramai ni, dia nampak kawan tu masak nasi minyak malam tu, aku tak pek dah. Aku tak dapat dah. Air tangannya tu memang aku takkan apa lah. Aku takkan jamah. Sebutin nasi pun tak ingin aku makan. Macam tu lah. Sombong kan? Sombong orang ni. Jangan main-main. Kalau lagi satu lagi, kita kena faham dua perkara yang mulia di sisi Allah tapi berat nak buat. Apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Minta maaf dan memaafkan, berat nak buat. Sebab apa? Pertama, dia kata aku pangkat lagi tinggi daripada dia, pahala aku minta maafkan dia pak. Dia fikir pangkat. Aku pak saudara dia, dia anak buah dia lah minta maaf. Macam tu kan. Lah yang paling popular, bukan salah aku, kenapa lah aku lah minta maaf lah. Ya dia. Yang memaafkan pula, aku boleh maafkan tapi bukan dia, dia pilih orang. Orang lain tak apa, dia jangan. Kalau dah Razlan nama dia, contoh. Manalah tahu ni bukan nama sebenar ni kan. Dia pilih orang, jangan. Sebab apa kita tak boleh buat macam tu? Sebab kita faham, tak kisah salah siapa, tak kisah pangkat siapa lagi besar, tapi kita minta maaf selesai dengan Allah Ta'ala. Sebab apa kena buat macam tu? Sebab tak tahu siapa mati dulu. Kita geram kan? Kau siap kau. Aku takkan maafkan kau. Biar mati baiklah, aku takkan maafkan kau. Bukan main sombong lagi cakap macam tu. Mati baiklah, aku takkan minta maaf. Mati esok tu menyesal. Yang mati tu sebenarnya nak minta maaf tapi dah lambat. Dia nak cakap pun dah tak boleh, dah kaku dan kelu. Macam mana? Jadi jangan main-main. Kita salam je nak orang perempuan kan, salam raya, minta maaf banyak kalau buat saya silap. Iyalah, samalah kita seorang kan. Nampak macam sama, tapi yang seorang ni dalam hati dia, lantaklah kau, takkan maafkan kau. Contoh, maka orang tu dengan Allah Ta'ala tak lepas, tak selesai. Tu belum cerita lagi, orang Salak Jaya ada satu ayat dia selalu sebut, biar dia mengangkat minta maaf dengan aku. Dia sebut biar dia mengangkat, akhirat besok minta maaf dengan aku. Jadi orang yang cakap macam ni tuan-tuan, akhirat besok, digambarkan akhirat besok, masuklah kamu ke dalam syurga. Baru nak masuk, nanti dulu satu malaikat tahan. Kenapa pula? Dulu atas dunia kau pernah sebut kau nak suruh yang saudara kau ni mengangkat minta maaf dengan kau kan, jadi kau tunggu dulu, jangan masuk syurga, kau tunggu dia sampai. Dia pun tunggu. Kawan tu kena seksa 1000 tahun pula. Aduh lama pula nak tunggu. Siapa suruh? Dah elok-elok boleh masuk syurga, kau tambah syarat apa suruh? Jangan. Minta maaf dan memaafkan. Seorang Muslim hendaklah terus menghubungkan satu rahim, terutama dengan kaum kerabat dan saudaranya yang lain. Nampak? Kadang-kadang dengan orang lain bukan main baik lagi. Ada perangai orang macam tu. Kawan-kawan belanja, open table menyang dengan adik-beradik sendiri, keluarga, anak saudara, buah mak saudara, kau dokut tak hidup masin. Bukan sikit-sikit kau dokut, bapak kau dokut dah. Satu sen pun tak nak keluar. Bila time kenduri mas saudara, bawa macam kereta api datang cukup segala keturunan dia datang. Tapi bila time dia buat sama dia. Contohlah ya, paling senang sekali nak baik kenduri, nak ajak semua baik ke madrasahnya, bawa sumbangan macam malam ni kan. Sumbanganlah makanan. Agak-agak berapa orang malam ni Samsul Debat ni biasa ramai ni macam ni, tengok berapa ratus. Bagilah buah tu, janganlah satu Johnny, biarlah 2-3 Johnny. Ni contoh kan. Contoh tau, contoh. Bagilah sumbangan. Samsul Debat kau mau makan apa? Tak ada yang tanya tu. Samsul Debat kau mau makan apa? Tak ada. Selera pengungsi je pakai kan.
ada orang. Ini contoh bagi cadangan dan saranan kan. Samsul Debat dengan agamanya kan. Dia pun siapkan. Samsul Debat dia tak makan sangat, dia makan buah-buahan. Dia sebut buah-buahan bukanlah sejenis, itu buah namanya. Kan. Samsul Debat dia minum apa? Dia minum air lemon kosong. Contoh saja sebut di awal ceramah supaya sempat mempersiapkannya. Macam itulah. Macam itulah kan. Dia kan susah mana dah Samsul Debat ni. Macam tu dia tahu orang macam tu cakap kan. Haru nak puri. Tak adalah saja je saja gurau. Saya pun kalau tak gurau tak boleh macam tu. Tak ada apa pun. Jadi makna kata kita ni hendaklah kan kaum kerabat saudara mara ni kadang-kadang dengan adik-beradik pun berkira kadang-kadang. Jangan tu buat standard persaudaraan dalam Islam ni ada. Nanti kejap lagi kita share Memutuskan tali silaturahim bukanlah satu perkara dibolehkan dalam Islam, sebab Islam mewajibkan setiap manusia wajib menjalinkan silaturahim dengan sesiapa pun. Memutuskan tali silaturahim merupakan dosa besar dan sangat tidak disukai oleh Allah. Sangat tidak disukai oleh Allah. Jangan gitu buat. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa yang pertama, artinya bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim dengan namanya Rahim tadi kan. Silaturahim ni dalam istilah syariatnya berkunjung, bertemu dengan orang lain baik kerabat maupun bukan, namun makna lebih tepatnya adalah berbuat baik pada saudara kerabat dengan pelbagai bentuk kebaikan. Cara menjaga silaturahim apa dia? Yang pertama, minta maaf. Baru sebut tadi, minta maaf. Minta maaf ni sangat berat pada orang yang egonya tinggi. Pernah terjadi kita dengar ada sahabat kita, saudara kita sakit dekat dalam kawasan taman perumahan kita ni. Dengar-dengar siapa tu sakit. Ya ke? Aku ingat petang kan nak pergi tengok lah. Lepas asar kan nak pergi singgah je lah tengok. Lepas asar tu tang elok pula tengok drama bersambung Melastik ke Hatimu. Melastik ke Hatimu 2 Jananik. Saya tak tengok, saya orang share dalam TikTok. Hari tu lawa warna nampak, tapi lepas dah kahwin ni tak berapa warna nampak. Saja je. Tak, jadi dah tengok tu. Bang jadi tak bang pergi tengok apa tu? Abang kata nak pergi ziarah apa tu? Nantilah. Besok. Dia sedap tengok drama, dia tangguhkan esok. Bila dia tangguh esok, meninggal malam tu. Ayat dia apa? Aku baru nak tengok tu. Wah, cakap buat hal dah ada peluang tak nak tengok, kita tak tengok. Sedangkan kita menziarahi orang yang sakit, besar pahalanya. Nak pula bila kita jumpa dia, aku minta maaf banyak, salah silap aku buat dengan kau. Dia pun cakap macam tu, aku pun minta maaf banyak dengan kau. Malah pergi ziarah orang sakit, cakap elok-elok mulut ni. Walaupun dah memang doktor sahkan dia tak ada harapan. Doktor tu bukannya Tuhan. Berapa ramai orang yang tak ada harapan. Dia punya tak ada harapan tu 5 tahun liat nyawa tu. Dalam sampul-sampul tu ada lagi. Ada orang yang ziarah, ada ramai mati dah. Kan? Tu cakap tu, mana kita tahu. Jadi bila pergi mulut tu kan elok lah. Kau berapa lama sakit dah 3 minggu dah. Macam cobek makan, sabarlah. Aku dulu macam tu lah. Lepas sebulan okey. Ya. Kau makan je ubat tu, doa banyak. Makasih lah ya. Elok dah sogar lepas tu. Yakin dia dengan apa orang cakap. Kan? Ini datang-datang kau berapa lama dah ni? 3 minggu dah macam ni. Kau standby lah tu. Kawan aku dulu macam tu lah, minggu kompet langsung padam dah. Tak ada lah tuan-tuan kan. Ya. Nak pula orang yang tengah sakit, yang memang memerlukan galakan daripada kita. Dia perlukan kata-kata semangat. Kita rasa benda tu tak ada apa-apa, tapi kita kena cakap lah kan. Nabi kata apa? Nabi kata, kalau kamu mendapat sakit, usahlah segera meminta sembuh. Nabi kata, kalau kamu sakit, jangan segera minta sembuh. Kenapa?
Sebab sakit yang Allah bagi itu sebab Allah nak cuci dosa. Bila kita sakit, pertama Allah tarik selera makan, Allah tarik kesegaran badan, Allah tarik dosa-dosa kita. Dan bila kita sembuh, Allah kembalikan selera makan, Allah kembalikan kesegaran badan, tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Macam itulah sayangnya Allah kayak gitu. Tu sebabnya Nabi kata, kalau kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Boleh tak? Tak dapat dah. Gila kau. Dah domam pun capek lah elok. Tak ada. Mana ada orang boleh tahan lama. Tak cakap orang masuk cakap ni. Saya baru balik daripada umrah minggu lepas. Saya balik daripada umrah, saya pergi umrah. Saya pergi umrah 6 hari. 6 hari sebab nak balik, sebab ada program tauliah mengajar kan. Baliklah. Pergilah. Di sana di Mekah 37 darjah. Darjah Celsius. Di Madinah 35. Malaysia 26. Tapi elok tak ada apa. Sampai KLIA elok, masuk kereta jadi dah batuk kan. Tapi bulan 12 ni dijangkakan bulan 12 ni 15 darjah. Tapi orang Malaysia tak ramai tu, semua simpan duit kan. Ramai orang kali ni tak ramai. Orang Malaysia tak ramai. Orang ramai kat sana tapi orang Malaysia tak ramai kan. Allah uji sakit ni. Tu sebabnya sabar ni ada 3 jenis sabar. Sabar pula ada 3 peringkat dan ada 3 tingkatan pahala dia. Sabar yang pertama dapat 300 darjat tingkatan pahala. Sabar yang kedua dapat 600 tingkatan darjat pahala. Dan sabar yang ketiga dapat 700 tingkatan darjat pahala. Yang mana 1 darjat adalah daripada langit sampailah bumi, dia punya jarak dia. Macam itulah tinggi darjat dia. Sabar yang pertama yang dapat 300 darjat tingkatan pahala, sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Bukan senang orang nak datang madrasah ni hari-hari. Madrasah Al-Khairiyah, madrasah yang terbaik, khairiyah, madrasah baik, terbaik. Nak datang hari-hari bukan senang. Ada je halangannya, ada je dugaannya. Jadi kalau dia sabar, dia datang. Dia tak sabar, contoh macam mana? Gimana bang? Nak pergi tu pergi semayang ke maghrib je, ke madrasah. Kata malam ni nak makan sama. Yelah, besok je lah makan. Besok je lah pergi semayang je. Langsung makan. Dek bini lawa. Abah gimana? Pergi surau lah, pergi madrasah. Lah, abah kata nak pergi pasar malam ni. Ya ke? Langsung tak pergi pasar malam punya hal. Tu sabar dengan nak laksanakan perintah Allah. Naik kereta drive kan. Naik kereta drive, ada benda penting nak kejar. Dia nak kejar apa? Nak kejar mesyuarat contohnya. Al-maklum lah, setiausaha politik contoh. Contoh kan. Nak azan dulu ke tak? Azan dulu ya. Azan dulu. Okey, kita sambung ya. Jadi dalam perjalanan tu kita nak pergi satu tempat. Naik kereta, tiba-tiba dah masuk Zuhur lah. Macam mana ni? Kalau dia sabar, tak apalah, kita berhentilah sekejap semayang. Tak apa ke? Tak lambat ke? Alah, semayang sekejap je. Tu sabar. Ada orang tu jalan dulu, kampung pandai lah, kita pergi cari tempat semayang. Pergi sana dulu. Dia tak sabar lah. Satu. Kedua, yang mendapat 600 tingkatan darjat pahala, bersabar meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Contoh kan, orang perempuan, dia duduk, bukan perempuan sini, tempat lain ya. Orang perempuan dia punya sadap ni, cerita buruk pasal orang ni. Kau tahu tak, dengar-dengar kan imam, kenapa dengan imam? Dia kata kan, contoh. Jadi seorang ni pun datang dengan pakai maflar Palestin tu. Ini contoh, bukan orang sini, orang tempat lain kan.
Dia pun datang, tak baiklah cakap-cakap pasal orang. Dia cakap itu kan. Lepas tu yang lain ni, geng ni bantai pula. Macam lah kau tu baik sangat. Kena. Macam kau tu baik sangat. Jadi kalau dia sabar, dia akan cakap, yelah aku tahu aku nak tak baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Aku tahu aku tak baik, tu sebab aku ajak kita sama-sama jadi baik. Jadi bersabar meninggalkan larangan Allah. Tapi kalau dia tak sabar, macam kau tu baik sangat. Yelah, apa cerita? Dia pula sabar tanya cerita tu balik. Tu kategori kedua. Dan kategori yang paling tinggi, bersabar dengan ujian dan dugaan daripada Allah. Tu yang 700 tingkatan darjat pahala. Cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lagi daripada ujian dan dugaan. Bila orang tu diuji oleh Allah, Allah hantar 2 malaikat. Contoh bagi ujian apa? Ujian sakit. Sakit apa? Sleep disc. Sakit apa? Domam. Sakit apa? Poning kepala. Sakit apa? Go out. Gaut. Orang dengan ceramah elok tu melunjur kaki dia tak boleh tahan. Contoh bongkak-bongkik kaki dia nak. Ni contohlah. Tak apa, faham yo. Saya nampak tu saya cakap. Kan? Jadi bila kita sakit, faham tu tak apa, tak ada masalah, lunjurlah. Kau nak bagi mantap bagi tak apa, tak ada hal macam tu. Nah, bila kita kena sakit tu, Allah hantar 2 malaikat. Wahai malaikat, kau pergi tengok dia cakap apa. Bukan kata Allah tak tahu, Allah Maha mengetahui. Allah bagi kerja kat malaikat. Malaikat kau pergi tengok dia cakap apa. Aduh, hai Allah bagi aku sakit ni. Kenapalah agak dia kata kan. Agaknya Allah nak bagi aku rehat kot. Alhamdulillah dapat aku rehat sambil tengok drama Korea bersambung. Kan apik dia kan. Drama Korea hidup nyawa kan. Pergi surau, helah sakit tu kena sakit semua sakit. Contoh tak, saya tak cakap tak tu okey tak, ni cakap tempat lain ni. Tapi bila kita cakap agaknya Allah nak bagi aku rehat kot, Allah bagi aku sakit ni sebab nak bagi aku ingat Allah kot, dia ingat betul. Tapi bila cakap macam tu, malaikat mengadu balik, ya Allah, dia kata dia syukur kau bagi dia sakit sebab mungkin kau nak bagi dia rehat, mungkin kau nak bagi benda baik dekat dia. Dia percaya ada hikmah ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Kalau begitulah cakapnya, kalau dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga, kalau dia hidup akan ku gantikan daging dan darah dengan daging dan darah yang baru. Tu sebab orang yang demam tiba-tiba elok, daging darah dia dah bertukar. Tu yang semua bono nak dibuat tu. Daripada demam tadi melepek, dia tadi bangun basuh motor, basuh kain. Woi, lepak mana ni? Kan. Malam kan lepas ceramah, jom kita lepak. Kan. Kau buat apa? Kat surau kan dah ada makan. Tak sedap. Contohlah orang tu cakap. Saya tak ada, saya okey. Saya belum makan lagi ni. Kan. Ada orang dia cakap macam tu. Tapi kalau dia kata dia sabar macam tu. Tetapi kalau dia kata macam ni, kenapalah bagi aku sakit macam ni, kenapalah bagi aku demam macam ni, aduh susah betul hidup macam ni, mengungut, komplain, malaikat mengadu ke Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kalau itulah sebut dia, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Maknanya Allah tak nak pedulikan kita lagi, tuan-tuan dan puan sekalian. Itu sebabnya hati-hati. Sakit Allah bagi, tak tertanggung rasa di hati kita. Ayat dia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hari-hari baca lepas semayang. Faham ke tidak? Apa maksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Tanyalah orang-orang lama yang duduk ke Salak Jaya ni ya, tanya orang-orang tua kan. Nek moyang azab nak membesarkan anak kat sini. Allah, tak boleh hidup tidak anak dia ni. Tapi akhirnya bila dah tua-tua ni kan, tengok anak-anak sorang-sorang dah ada kehidupan masing-masing. Lepas dia, dulu rasa macam tak boleh hidup dah tu. Kan, dah beranak pinak dah nyusahan kita dengan anak pula tinggal kat kita. Contohlah beranak pandai, tak jaga entak kat den. Ni saya pesan ke emak-emak ni, jangan sibuk nak jaga cucu, suruh dia jaga anak sendiri. Ponek jaga kau, nak jaga anak kau pula, cakap macam tu. Berubah muka nampak.
Kan ni yo. Tapi kalau dah tak ada kerja nak tolonglah. Tak ke surau ke? Tapek dah jaga cucu. Itulah ayat Malam Nabi Samsul debat nak tapek dah cucu ngek-ngek bayar tu. Kita ni nak pergi ke madrasah, nak pergi beramal. Dah tua-tuanya kan. Iya. Lah azan ni ko. Oh nak solat. Dahsyat ni. Macam itulah ya. Jadi mana kata tu dia. Sabar dengan ujian dan dugaan Allah bagi ke kita. Dugaan kat sini pun dengar ramai ibu tunggal sedang. Dia beza ibu tunggal tercokik dengan ibu tunggal korang tinggal, ibu tinggal lain ya. Dia bercerai lain, bercerai mati lain ya. Tak kisahlah, tapi ramai ibu tunggal susah tu hidup seorang ni, dah susah. Dia dah jadi ibu tunggal, cabarannya banyak, join activity. Naik sama kereta pun marah. Tuang air bangis dah. Tuang air, kau tengok tak? Beria tu tuangan air tu imam dah, imam kono. Contoh. Yang imam lah sadap air lah. Contohlah. Okey imam sini ya, tempat lain. Imam sini okey, tempat lain. Yang dia kata sadap pernah tu air kosong. Contohlah kan. Betul. Jadi syak wasangka. Jadi susah ujian juga. Sabarlah. Poinnya susah. Bila jumpa dia cakap dah tentu lemah lembut. Assalamualaikum, saya ingat ada benda saya nak tanya sikit. Nak tanya pada Datuk Razlan. Datuk Razlan, apa cerita tu? Macam ni lah Datuk, harap tak nyusahkan. Orang lain tengok, mula dengan ngada tahu hal tak ada pun. Orang nak buat cerita. Nampak tak kan? Itulah cabaran dan ujiannya. Kan? Mak saya lepas arwah abah saya meninggal umur genap 50 tahun. Abah saya meninggal muda, meninggal muda. Tak ada siapa berani nak ke mak saya dah. Sebab dia kena menghadap 5 adik-beradik ni. Ompek Samsul seorang Samira. Semua cakap macam saya. Tu yang tak berani tu sampai sudah tak ada. Tapi lah kalau ada dah jodoh kan macam mana, betul tak? Cik. Jalan mengelotong-elotong anak itulah heran betul. Orang malam pertama minyak wangi, dia minyak angin. Malam pertama pahal bang, entahlah ada cari kojo. Ada saya tengok kahwin umur 75 dengan 60. Perempuan tu 60, 62, lelaki 75. Pakai baju pengantin bersongket tu, la ilaha illallah. Macam tu Yang tukang ambil gambar pun tu kerja. Suap lah. Kawan tu pun suap. Abang tu telinga kan? Mata dah tak pun nampak warna. Tak tentu warna dah mata nak buat macam mana. Kau nak kahwin tapi tak sah lah. Beri kau agak-agak kawan tu bertandu mo. Unggah budak-budak belia je kerja lah. Biar dia meriah kan. Tak apa ada jodoh, eloklah. Buat majlis sebenarnya maulid tematul urus tu memang Nabi suruh buat. Disunatkan buat majlis tu wali tematul urus sebab nak maklumkan semua dia dah kahwin. Nak masyhurkan, paling tidak masyarakat tak ada dah terperanjat kan, tiba dah duduk tak paha dah depan rumah. Pokoknya budak perempuan tu bini dia. Kan. Tengok jadi dia dah kahwin, nampak dia duduk kat paha kawan tu. Manjoi. Laki tu duduk kat paha perempuan tu. Dah laki kocik, bini macam tak adalah, sihatlah bini macam tu kan. Minta maaf. Kedua, dari segi perhubungan silaturahim, komunikasi, hubungan adik-beradik, saudara mara, komunikasi sekarang ni senang. Semua dah ada aplikasi. Setua-tua manusia sekarang ni kat Salak Jaya ada grup WhatsApp.
Akum. Assalamualaikum. Katna. Malam ni kita dia malam ni pergi tak macam Asam Serbat. Gi kai jumpa pakai selendang Palestin kan. Contoh. Tu satu grup tu yang pakai tu. Yang lain tak ada grup kan dia tu yang lain tak pakai tu. Agaklah kan. Ayolah kan. Ayo, komunikasi penting, mustahak dalam masyarakat. Itu sebab Nabi, kalau tengok sunnah Nabi apa? Nabi 3 hari berturut-turut kalau tak nampak sahabat tu dia akan tanya, mana pergi Abu Bakar? Dah 3 hari aku tak nampak dia. Mana pergi ni? Tu sunnah tu. Kita tanya khabar. Mana pergi siapa tu dah lama tak datang masjid dah. Kau tak tahu kau? Kenapa? Mati ke? Tak. Dia nikah. Lah, lepas nikah tak datang deh. Bini lawa oi. Lawa waktu-waktu budak. Umur bini 25 tahun. Laki 70. Tu yang tak datang dah tu. Sakit belakang dia. Lepas tu dah berapa bulan, tahun depan tu nampak dah pergi tadika kemas. Hantar cucu kau tak anak kata. Dia tak ada kojok tua bangkor kahwin lagi tu salah tu. Tak apalah kan. Joki. Aduh, tajuk kan tajuk kahwin ni noh. Silaturahim ni. Komunikasi. Gunakanlah mesej tu untuk benda-benda baik. Kongsi maklumat. Datuk Razlan tu kalau dia share tu kita bacalah. Apa benda-benda baik yang dah dibuat kan. Baru kita tahu macamnya. Maklumatnya masuk dekat dalam grup. Lepas tu orang boleh scan. Tahu bayar. Imbas kod QR. Sumbangan wakaf bagi pembangunan masjid baru lot 57326 dan lot 481523 Taman Salak Jaya Ceras. Nak buat masjid. Bagi kan, bagi sebab apa? Sebab rugi kalau kita tak bagi. Dah siap ayat firman Allah ni orang-orang yang menermakan hartanya pada waktu malam dan siang secara sulit dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan yang tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Happy je, sumbanganlah. Tapi bangunannya dah ada ni. Gambaran Pak, nampak macam ni banyak tiang ni. Mana tak adalah berkabut nak kesana tiang ni. Macam tiangnya banyak. Kojo dengan ceramah cari tiang tu tak tahan tu. Kan? Tak, tapi betul bagi. Sebab apa? Dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah Taala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintainya. Yang kita suka tu kita bagi. Mengalir pahala. Bayangkan masjid ni siap esok, bukan mahal pun 12 jut je. Kan. Iya, tentang ingat banyak ke 12 juta tu. Kalau kita bagi malam ni kita setuju setiap orang mesti bagi kurang-kurang RM500. Setuju malam ni RM500, kita settlekan dalam tempoh 12 bulan setiap seorang. Takkan tak boleh. Bagi kita fikir bila memang lagi kita kena usahakan. Tapi yang pakai selendang Palestin lagi banyak kena bagi. Tahu dia punya perjuangan dia tu lain sikit. Menyosah pula aku pakai selendang malam ni tu. Jadi bahan pula dia malam ni kan. Iya. Tentang Datuk Razlan tahulah dia cari jalan lain. Tapi kita ni kenalah ada keazaman. Manyang RM1, bagi RM1, tanya bila siap masjid, dah bagi RM1 banyak cerita kau. Kan? 500, cuba bagi 2 waleh, berapa sebulan? Cuba tengok, 500 bagi 2 waleh. Nak? Berapa? Cari kalkulator. 500 bagi 2 waleh. RM40 sebulan.
Takkan tak boleh. Mak saya dengan grup Mahaban ni, mana geng Mahaban berjanji sini cakap? Tak ada. Ada. Saya dengan suara pun lah. Ada. Jangan. Itulah ramai geng Mahaban tu. Yang muda-muda tak ada nyaut dah. Tak, tapi betul lah geng Mahaban berjanji. Mak saya grup Mahaban berjanji je, kumpulan Naji Hatun Najah. Grup mengaji Quran dengan Ustazah Rohani tu. Dia kumpul duit setiap bulan, siapa 50, 40, 100, kumpul, cukup bulan 11 tu kan. Duit tu dia hantar orang yang susah dekat dalam karya tu, hantar pergi umrah. Setiap tahun akan ada calon dia. Tiap-tiap tahun takkan tak boleh buat kita setahun. Tadi saja saya tak 500 dalam tempoh setahun gitu. 500 mahal. Kita tahu fikir mahal. Astro full package. Kau jap tengok, kau jap tidur, kau tengok mana? Tengok bola boleh, tengoknya boleh, tengok sukan boleh, tengok drama Korea bersambung. Kita sanggup bayar untuk tu. Allah Ta'ala tanya, kau boleh bayar 100, 120 ringgit, 200 lebih. Kau boleh bayar, Allah tak piring ngeteh bumbung rumah kau. Tapi kenapa untuk sumbangan masjid ni kau payah mana kau nak keluarkan? Allah Ta'ala tanya tu. Saya tengok tadi kereta kat luar, yang parking kat luar tu, sport rim kan main lagi. Exhaust besar, boyo pun boleh tidur dalam tu. Tapi tang sedekah untuk rumah Allah kita berkira. Tu yang saya baru cerita tadi dengan Datuk Azlan, cerita saya dengan Abang Samsul Gawar dengan arwah Datuk Wan Nasi Wahab. Masa tu ada satu nak kempen, nak kumpul dana, nak bina masjid. Sama 12 juta. Setahun lebih dia buat majlis makan malam dekat MSU. Kan dekat Shah Alam kan. Saya pun datang. Saya dengan Abang Samsul Gawar dengan arwah Datuk Nasir Wahab. So, Nasir Wahab dia nyanyi sikit lah. Saya dengan dia ceramah. Lepas tu saya bisik dengan Abang Samsul Gawar, bila dapat bang 12 juta ni? Saya kata tu. Abang Samsul Gawar, entahlah, tak tahulah. Rupanya di umum malam tu, setelah setahun lebih, malam tu dah setahun lebih dah, kutipan yang dah ada 9.5 juta. Mana boleh. Tapi kalau kita fikir tak boleh, kita dulu bagi malam ni 500, maaf, that borek bagi 500, malam ni sakit dah mati. Mati dalam kubur senyum. Sebab apa? Dia sompek bagi 500 harta yang dicintainya. Dia bagi 500, dia mati, naik masjid, mengalir pahala kek kita dalam kubur selagi mana orang gunakan masjid. Lambik runtuh masjid ni kena. Berapa banyak tiang? Tinggi 3 tingkat tau. Buatlah ya. Macam tu. Lepas tu fokuskanlah dalam bab silaturahim, fokuskan pada kebaikan, jangan tengok keburukan orang. Saya selalu cakap, gomok ikan nado tulang kuih ikan nado isi Sebaik-baik manusia ada kekurangannya, sejahat-jahat manusia ada kebaikannya. Kalau kita pilih nak tengok buruk orang tu, memang jumpa. Tapi pandanglah kebaikannya. Bergaduh suami isteri, pandanglah kebaikan isteri tu. Isteri ni memang kojoi bising, tak ada senyap, balun. Abang ni nombor tak pernah fikir kau ponek macam mana ni, macam mana lomeh rimeh duduk rumah ni buat kojo tuntang. Itu biasa. Orang lelaki kena sabar banyak-banyak. Orang perempuan paling hebat pula dia beletih, paling lama pun 4 minit. Dia dah ponek kan, dia minum air, lepas tu dia sambung balik. Macam tu lah. Dia ada break sikit lah kan. Tapi itulah nasib baik lah. Tu sebab kuasa talak bagi kek lelaki, tak bagi kek perempuan. Bagi kek perempuan tak berapa kali kita dapat sehari pun tak tahulah. Ceraikan abang, lantak lah, saya tak peduli, saya ceraikan abang dia. Sampai kat madrasah manung ya pokokno ji 5 kali ni. Kan. Tapi orang lelaki ada juga, walaupun dah bagi dia tak sabar. Kena sabar. Orang perempuan ni ibarat tulang yang bengkok.
Lelaki ibarat tulang yang lurus. Ingatlah wahai suami, sampai bila pun kita takkan dapat meluruskan kebengkokan mereka. Kita sebagai lelaki kena sesuaikan diri dengan kebengkokannya itu. Faham betul-betul. Mengaku tak degil perempuan, mengaku tak? Mengaku tak degil tu, mengaku tak? Mengaku, bang. Senang. Ngaku tak? Tak dah. Sampai sini bagus. Salak Jaya. Yo ngaku. Lagi turun, lagi dogil. Jadi orang lelaki sabar. Dia bising-bising tu biarkan. Dia kan dah sanyak. Dia bising-bising, sudah dia masak agak untuk kita. Sakit belakang kan. Zikir sakit. Apa bodoh orang. Dia picit. Ambil lah minyak panas banyak sekadar minyak panas lah, dicurah minyak masak yang panas tu. Itu yang ada tak kisah. Saya baik lelaki dah besok kan, mandi minyak masa silat mungkin tak apalah. Jadi macam adik-beradik pun kan, janganlah pandang kelemahan dia, semua ada kelemahan, tapi pandanglah kebaikan. Kemudian apa? Berkongsi masalah. Mungkin boleh selesai sama-sama. Macam ni kan, rezeki ada masalah apa, macam mana kita naknya kan? Tak dapat lagi surat kelulusan tertentu, pergilah dapat kan, cari orang-orang yang boleh tolong bantu copekkan, dapatkan surat tu. Contohlah kan, alah kocik punya hal lah surat tu. Datuk Razlan tu sikit punya takkan tu tak boleh selesai tu kan. Kociknya bukannya nak buat apa surat. Waduh contohlah kan. InsyaAllah yang penting share, jangan layan sendiri kan? Kita ni macam mana hidup kita perlukan orang lain. Jangankan hidup perlukan orang lain, mati pun orang lain. Mana orang mati mandi sendiri? Bak sendiri gayung tu lagi orang kampung yang main. Saya susah kau besok kau kapan dengan aku, pandai aku guling-guling masuk dalam kubur tu. Tak apik dah tuan-tuan. Tak apik dah. Ya. Kemudian lakukanlah aktiviti bersama-sama. Tu sebab kita buat program macam ni. Salah satu daripada selain mendengar ceramah ni satu apa? Silaturahim. Tengok datang. Ada dia cakap mana? Ceramah perdana. Dia sebut ceramah perdana, tak silap saya tadi. Ceramah perdana Syamsul Debat terbuka untuk golongan apa dah? B40 tak boleh datang. Tak ada. Muslimin muslimat dijemput hadir semua. Yang gaji 5,000 ke atas saya boleh saf pertama. Tak ada. Yang datang pergilah ke depan. Samsul Debat pun saf belakang tadi. Okey kan? Yang ada mafla Palestin depan. Contoh kan, kono lah. Contohlah kan. Makna kata tak ada, sama. Tu sebabnya kita datang malam ni, kepada ada muka-muka tak pernah nampak kan. Dia kata, ada kau? Aku ingat kau dah pindah pada taman ni. Dia kata kan, kenapa lah tak pernah nampak muka kau? Dia kata, aku sibuk kerja. Macam tu. Oh ya ke? Patut lama tak nampak. Kita jangan sahun orang. Wah kau time Samsul Debat pun nampak muka kau. Jangan. Sebab apa? Sebab kita ingat ni rumah Allah, bukan rumah kita. Jangan belagak jadi tuan rumah pula. Jadi ajak orang, sonok tengok kau datang, tapi lama tak nampak kau lah. Aku kerja sekarang tak tentu masa. Oh, bila kau ada free tu datanglah, insyaAllah. Macam tu ya. Kemudian bahaya memutuskan silaturahim. Dan macam saya sebut tadi, yang pertama dilaknat oleh Allah SWT. Surah Muhammad ayat 22 hingga 23 bermaksud, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Macam yang tadi orang perempuan yang saya cakap tadi, yang dua beradik yang bergaduh perempuan tadi, macam-macam orang nasihat anak, jangan putus silaturahim, tak baik. Macam tu dia. Sebab apa? Dah ditulikan telinganya, dah dibutakan mata dia, dia tak nampak dah apa orang nasihat kat dia. Tu dia. Dan yang kedua, seperti memakan bara api. Macam mana Nabi beritahu, dah ada seorang laki-laki menemui Rasulullah, dan laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai keluarga, dan ketika aku buat baik pada mereka, mereka buat baik terhadapku. Mereka acuh terhadapku, padahal aku telah bermurah hati kepada mereka.
Rasulullah SAW bersabda, jika demikian maka seolah-olah kamu memberi makan mereka dengan berapi, dan pertolongan Allah akan selalu senantiasa menyertaimu selama kamu begitu berusaha bersilaturahim. Kita baik dengan keluarga kita, tapi keluarga tak payahlah, aku tak hadaplah duit kau, tapi ambil. Kita buat baik dengan dia, kita sedekah, makan habis, tapi tak pernah menghargai kita. Pedulikanlah, penghargaan manusia tu bukan itu yang kita kerja. Yang Allah bagi kat kita, kita ikhlas. Orang tak hargai, tu yang Nabi kata, orang yang tak hargai itu macam makan bara api. Tapi pertolongan Allah akan sentiasa bersama dengan kita selagi mana kita berusaha untuk memperbaiki silaturahim. Tu sebabnya orang dulu-dulu macam orang Negeri Sembilan lah, Negeri Sembilan ni bukanlah kata apa, orang Negeri Sembilan ni kucing beranak pun balik, ayam bertelur pun balik kampung. Dia cari sebab ya, jiran sebelah rumah anak bersalin, balik tu, tak ada kalau mana kan dia, jiran sebelah rumah balik tu nak tengok anak apa tu dia kata kan. Tapi nak bagi tahu, kita ni balik kampung bila hari raya, kita balik kampung. Soalan dia, kalau kita mati besok, anak kita balik tak kampung? Soalan tu. Tanya balik soalan tu. Ramai orang anak-anak balik selagi mana mak ayah balik. Mak ayah dah tak ada, dengan budak-budak tu tak balik. Pesan ke anak-anak, kau teruskan silaturahim ni, jangan kau hentikan. Besok mak dah tak ada, kau balik kampung jumpa pak saudara kau. Tentu. Macam kahwin lah, dah kahwin. Bila dah kahwin, lepas majlis akad nikah, ni satu lagi, bertunang, nak pesan bertunang. Jantan jangan pergi, faham? Bukannya semua perempuan, maksudnya tu yang budak yang bertunang tu, lelaki jangan pergi. Ini dia lah sama bergambar apa hal, tak tahu malu kau jantan. Orang lelaki kalau bertunang pergi hantar, dia tunggu dekat simpang tu. Kalau kau tak tahu jalan, tuan rumah dia yang tu, dah kau pergi duduk jauh. Nak tunjuk jalan dia. Orang dulu-dulu macam tu. Ada sebab, maruah jaga. Kamu baru bertunang, belum ada apa-apa lagi. Lah, pola orang budak tu. Lepas tu bila menikah pula, bila dah menikah, ni ramai tak buat. Bila dah menikah, lepas akad nikah tu, mak dengan ayah pengantin perempuan duduk menghadap pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Ayah salam pengantin lelaki ni. Dengan ini, ayah serahkan anak ayah kepada kamu. Jaga anak ayah ni baik-baik. Ayah sendiri tak pernah rotan dia, sikit pun tak pernah. Janganlah pula kau pukul dia kalau kau tak perhati. Wah, memang birat budak tu, budak kecil kono dengan abah ni. Tapi cakap macam tu lah nak narahan tu. Lepas tu kalau dia, satu lagi ayah minta, kalau dia nak balik jumpa ayah, dia dah rindu jumpa ayah dengan mak, janganlah kau larang ya. InsyaAllah ya, insyaAllah, dia kata. Buat penyerahan. Ayah, anak pun cakap je lah. Jadi pesanan tu tinggal kat dia. Dan lepas tu lantak dia lah nak ambil gambar kat jalan kereta api ke apa, lantak dia lah kan. Baring-baring je nak pergi ke Masjid Bosi Putrajaya, dia angkat gaun dia sandar kat dinding. Haji tu ambil wuduk dah 8 kali bersemuka dah tengok tu. Tapi satu perkara, pesan apa? Silaturahim. Dalam tempoh seminggu cuti tu, sebelum nak kerja balik, pergi ziarah semua pak saudara, mak saudara. Pergi biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jangan nak berlenggang pergi mak saudara kau. Bawalah buahan. Ni buah dia bawa buah lato-lato tu bawa lato-lato dia lah. Bawa tolu ya bawa lah barang. Nyaha ada sikit apalah susah. Orang ni 9 tu pagi apa bawa pokok. Dia bawa dodol kan, dodol kalau bagi dodol, balik tu dia pulang balik bokeh tu ada duit dalam tu. Dulu kan tak payah ada bagilah buah tangan maksud macam mana. Ni maklum ni belah mak, ni yang ni pak cik sebelah ayah, ni adik ni dia beritahu, baru tahu satu rahim ni nah. Itu kena bosan buat. Ini heboh buat majlis macam mana. Majlis tu simple sudah, tak apa, tak payah borak-borak nah. Kan? Kemudian begitu juga hukuman yang
hukuman yang disegerakan di dunia yang saya sebut tadilah kan, menderhaka pada dua ibu bapa dan memutuskan silaturahim. Kemudian apa? Putusnya rahmat dari Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kata rahim diambil dari nama Allah iaitu Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu kerabat, aku akan menyambungnya. Barang siapa memutuskanmu, aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenamnya, jauh dari syurga, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudiannya ketujuh, jauh daripada keimanan. Putus silaturahim menjauhi tanda-tanda keimanan. Jadi jangan buat. Ya, barang siapa beriman pada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman pada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah menyambungkan tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pemutus silaturahim merenggangkan hubungannya dengan Allah. Dan begitu juga cerita makan bara api tadi. Maka begitulah keputusannya, kan? Bahaya daripada kita tindakan manusia yang memutuskan silaturahim. Kadang-kadang sebab politik kita ambil tindakan. Jangan, kan? Malaysia adalah negara yang diiktiraf sebagai negara yang rajin pilihan raya. Kojap-kojap pilihan raya, jajak pilihan raya, kan? Tapi pilihan raya lah. Tapi janganlah kita mengambil tindakan selepas pada pilihan raya. Pangkah sah. Kau marah dengan calon, kau pangkah muka, jadi undi rosak. Pangkah dah pilih, sonyap balik, diam. Ni kau dah menang, kau sound pula ke kawan tu, apa perasaan kau dah kalah? Kau cek pasal nama tu. Jangan, ya. Silaturahim tu lagi besar nilai dia. Jadi mana, macam saya kata tadilah, kita benda yang baik kita kena sokong, benda yang tak baik kita kena tegur. Itu aja. Ya. Jadi manusia sebagai makhluk bermasyarakat tidak seharusnya melakukan perkara ini, yakni memutuskan silaturahim. Bahkan dalam Islam, setiap umat Islam atau muslimah yang menjalinkan tali silaturahim dengan baik akan dapat membuka satu kebajikan dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat tak kisah seorang lelaki, sikit nilas. Dia datang ke Masjid Nabawi, dia masuk dekat satu pintu, Nabi nampak. Nabi kata, ketahuilah lelaki itu adalah ahli syurga. Hari lain tersempak lelaki yang sama tempat lain, ketahuilah lelaki itu ahli syurga. Hari yang lain, kali ketiga, nampak lelaki yang sama, lelaki itu ahli syurga. Nabi kata, sahabat-sahabat tak boleh tahan, apa sebab dia ni ahli syurga. So sahabat-sahabat pergi rumah dia, boleh tak kami nak tinggal, nak tumpang bermalam di rumah kamu? Silakan. Oh baik. Tak ada lah kerja lain, 3 hari 3 malam mengintai kat lubang bilik tu, tengok dia buat apa. Semayang macam biasa, mengaji, makan macam biasa. Nak kata banyak sangat amal ibadah, nampak macam biasa je. Akhirnya selepas 3 hari mereka tak dapat jawapan. Dia bercakap, tuan, kami nak beritahu sebenarnya Rasulullah pernah sebut kamu ahli syurga. Tu yang kami nak tumpang bermalam. Helah kami nak tinjau apa yang kamu buat. Sampai sudah kami tak tahu. Boleh tak tuan kongsi dengan kami apa amalan yang tuan buat sampai tuan dikatakan sebagai ahli syurga? Dia kata, tak ada apa sangat yang aku buat. Cuma seingat aku, setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa buat 3 perkara. Yang pertama, setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa maafkan semua orang. 1. Kedua, setiap kali sebelum aku tidur, aku niat kalau aku hidup lagi esok, aku nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, aku niatkan dalam hati sebelum aku tidur, kalaulah aku hidup lagi esok, aku niat aku tak nak dengki dengan semua orang. Sebabkan 3 niat ni Nabi sebut dia ni sebagai ahli syurga. Bayangkan, bukan susah pun kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikianlah. Sebab saya faham cara pandangan mata yang macam tak puas hati tu, saya faham. Dah centang tak beralih pandang tu kan, maka akan menimbulkan mudarat kalau saya teruskan ceramah ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pun dah diberi signal tadi 8.45 berhenti, okey. Okeylah, saya berhenti lah nak buat channel, tuan-tuan. Ikutkan semangat saya ni sampai 9.45 ni. Kan? Tapi tak apalah, mungkin lain kali. Ada lagi lah, banyak lagi bab yang saya nak sambung ni. Jadi makna kesimpulan ni kena panggil lagi. Ya, macam tu lah.
Setakat yang saya tengoklah jadual malam tadi, insya-Allah kalau tak ada apa-apa melintang, yang jadual kosong bulan 6 tahun depan. Macam tu ya, sambung. Macam tulah jadi masa tu mungkin dah ramai lah pakai selendang Palestin ni. Kan. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saja yang gurau ya. Macam mana pun, bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Maklumlah kuat gurau tuan-tuan dan surbat ni. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek murid ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak madrasah menyemput, rasa nak junjung.